Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Muhammad Hashim Muhammad Din? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara nafas terakhir, biasalah tu bila saya mula saja cucu kesayangan saya ni, dia pun hadir, senyum. Sit hi, apa khabar Tuan Nur Maria, saudara Kopral Darus, saudara Zack Jul, Tok Pintu saudara Zack Zul, saudara Radin Razak, Kuih Seluh, orang Kuantan, saudara Syarul Azam. Begitu juga dengan warung kudapan nafas terakhir setiap hari 9:30 malam. Yes. Saudara Puan Rudi Din, apa khabar? Puan Ruby dia hadir dengan pasangannya. Sebab itu kita mendoakan beliau bahagia bersamanya. Saudara Azali Kasim, Waalaikumsalam. Puan Zaleha Tijani, saudara Muhammad Hashim Muhammad Dim, salam dari Kemayan, Pahang. Oh, saudara Muhammad Hashim adalah orang Kemayan, Saudara Abu Names, saudara Tam AFX, saudara Radin Razak, Puan Noriah Arsyad, selamat bersiaran. Puan Midah Kasim, saudara Abdul Halim, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Abu Samah, saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Miku, nama sedap-sedap, Saudara Long, Waalaikumsalam. Dari Melaka Long, Melaka nampak gaya dah tenang sikit lah. Bila saya dah bagi pencerahan semalam tu, moga-moga tenang lah. Saudara Paipon, mudah-mudahan tak ada yang kontroversi. Ada, saudara Pojak-Pojak. Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, Johor. Saudara Syahrudin Din, saudara Abdul Ghaffar Subuh. Begitu juga dengan saudara Hashim Alias, orang Melaka. Macam mana? Lawan tetap lawan. Itu orang pengadilan. Saudara Paipon, saudara Abi, semoga dilindungi sentiasa oleh Allah SWT, saudara Loh Baba, saudara Muhammad Salim Mak Hashim, Waalaikumsalam. Ena Putri, saudara Puan Yana Man, apa khabar Puan? Moga sihat. Merah, gambarnya merah menyala, Cik Faridah. Paipon syukur alhamdulillah, terima kasih. Saudara Mak Sri Dir, Puan Rubiah Osman, saudara Zahid Misro, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Saya bila tengok saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, dia sentiasa mengingatkan kita, sentiasalah anda like, share dan subscribe. Juga boleh subscribe di Instagram, saudara. Sebab kalau apa-apa berlaku dalam Facebook, boleh lari pada Instagram, saudara. Terima kasih. Saya tengok saudara Azmi, Muhammad Azmi dari Kelantan, dia mengingatkan, katanya apalah salahnya supaya kita like, share dan subscribe. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Openg Temu dari Sarawak, apa khabar sahabat? Kayap Tungau, Puada. Saudara Zahid Misro, saudara Rosman Jasmi, Ena Putri, apa khabar Ena? Moga sihat walafiat. Farizan Osman, Siti Fatimah dari Seremban, moga-moga kau sihat lah. Saudara Muhammad Faizal, saudara Matno, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Orang di Sungai Petani sihat ke? Rashid Mustafa, saudara Pojak daripada Bera, saudara Puan Marabiah Abdullah, Syuhami Suhaizah dari Port Dickson, saudara Muhammad Zulikram, saudara Tuan Iksan Sayuti, Adhan Atun. Begitu juga dengan Rusini Kuringot, semoga dilindungi Allah selalu, katanya. Saudara Rashid Mustafa, Mary Ann Mizi Osman, Cik Nen Bidin dari Alustak, Kedah, Baik saudara, kalau nak layan nanti sampai habis pun tak selesai lagi. Saya harus memberi pencerahan malam ini. Minta maaf, Pesona Mas, kalau saya tak dapat santuni sekarang, saya akan santuni usai pencerahan ini, saudara. Ingat, setiap nama yang muncul dalam pencerahan saya ini tetap akan saya lihat, saya santuni. Dan setiap bicara itu, kalau tengok benda tu baik, saya pakailah untuk malam esok. Baik saudara, hari ini adalah hari Khamis, saudara. Hari Khamis, malam ini adalah malam Jumaat, malam 1000 rahmat dan baik untuk kita berdoa. Ini akhir-akhir ni,
Kerana hari ini tanggal 19 Mei yang merupakan hari yang ke-17 hari Syawal, dan merupakan hari yang ke-792. Kita masih lagi berada dalam lingkungan penjangkitan virus corona. Sebab menurut laporan daripada sahabat saya, saudara Riu daripada Universiti Malaya, katanya semalam ada sedikit penurunan, tetapi hari ini bukan semalam, kemarin. Tapi hari ini semalam naik balik kepada 2017. Daripada 1469 dia meningkat kepada 2017, saudara. Sebab itu saya minta anda berhati-hati kalau pergi jamuan Aidilfitri, pastikan anda melakukan penjarakan sosial, saudara. Dan jumlah yang terkumpul sudah pun 4,483,295 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Namun begitu, Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan sekitar 4,417,694 warga yang dijangkiti. Kemarin ada 7 kematian, saudara. Saya bila membuat laporan 7 kematian ni sedih. Apa nak buat, saudara, tapi begitulah keadaannya. Sebagaimana saya katakan, hidup ini pertunangannya kematian. Tapi bila dijangkiti oleh virus corona dan meninggal dunia, sedih juga kita, saudara. Mereka lebih awal pulang ke rahmatullah. Dan ini menjadikan jumlah jangkitan yang meninggal adalah 35,630. Sebab itu, saudara, selalu saya berpesan, jagalah diri kita. Hanya kita lah jaga diri kita. Nak harap orang pun belum pasti lagi, saudara. Kerana saya melihat sekarang ini terdapat bahawa sebanyak 11 negeri ada peningkatan, sementara 5 negeri menurun. Namun begitu, di Selangor nampaknya kembali meningkat daripada 615 2 hari lepas, semalam 850. Wilayah Persekutuan juga meningkat 383. Lain-lain negeri nampak gayanya tidak adalah bilangan ratusan. Tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati. Jangan dibiarkan berterusan peningkatan itu mencecah angka ratusan. Setakat ini walaupun meningkat tetapi masih di bawah 100. Alhamdulillah, berusahalah kita, saudara, untuk memutuskan jaringan virus corona ini. Kerana dengan jangkitan semalam 2017, artinya untuk bulan Mei jumlah jangkitan adalah 34,341 orang. Saudara Abdul Rahman, saudara Wan Ismail, saudara Manaf, begitu juga saudara Promax. Ini teman-teman kita di Instagram. Saudara Wan Ismail, terima kasih. Dia kata, salam bos, saya bukan bos. Saya hanyalah orang biasa marhain yang berusaha untuk memberi pencerahan. Cuma yang saya minta daripada anda, like, share dan subscribe. Tak lebih daripada itu, saudara. Saudara Bezul. Baik, saudara, kita masuk sedikit e-commerce. Jadi berniaga kena berniaga, saudara. Teruskan berniaga sebab 9/10 daripada pendapatan hasil daripada perniagaan itu adalah kegemaran dan kesukaan baginda Rasulullah SAW. Saudara. Jadi kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa dia punya bakur, iaitu Stangi Al-Bakur, untuk mencetuskan aroma wangi dalam bilik anda ataupun di rumah anda. Ingat, wangian itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Zainuddin. Begitu juga saudara boleh memesan daripadanya gula O untuk bekalan rendang tok dan bahulu berdal. Terhenti seketika, masih sibuk lagi sebab urusan keluarga, saudara. Kalau anda tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Tadi pun dia sibuk mengantar pesanan di kalangan teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Jangan lupa, saudara, dendeng manis Siti Farehah. Saya makan hari ini dengan lemang. Masih ada lagi lemang. Sedap, saudara. Lemang baki-baki hari raya, saudara. Dan kalau yang tinggal di Lembah Kelang, boleh juga mendapat bekalan daripada Syauqi, daripada Sekizinis di talian 012-357-5703. Ini untuk mendapatkan buah-buahan
bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Harganya murah di bawah harga pasaran dan grade-nya grade AAA. Kiwinya, anggurnya, cherrynya, apple dan sebagainya. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya, iaitu popiah sirih Lady Maria. Popiah sirih Lady Maria ini rasanya pedas tapi rangup dan manis. Sampai pedas, rangup, ada manisnya. Hubungilah saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan malam ini saudara, saya ingin memberi pencerahan sedikit tentang sahabat kita, tokoh jamu kemaman, saudara Zul. Yang pertama sekali adalah, ini dia, besar saudara, iaitu Madu Al-Jabar. Madu Al-Jabar ini katanya dikenali juga sebagai madu lembah bukit. Keistimewaannya dijamin berkualiti. Jadi mereka yang mau berhasrat untuk membeli ni, saya lihat dia punya pekat itu. Itulah madu. Dan saya juga bila saya letak dekat tempat saya memberi pencerahan ini, tak ada semut. Antara cara kita nak tahu madu itu asli atau tidak, ia tidak akan dihurungi oleh semut. Semut suka pada gula. Jadi kalau kadang-kadang orang bubuh madu, bubuh letakkan ini gula untuk menambahkan jumlahnya, itu manis. Kalau manis gula itu kadang-kadang boleh mengganggu kesihatan kita. Kelebihan madu Al-Jabar ini adalah dari sudut wahyu dan perubatan moden, ia adalah membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan stamina. Ia mencegah penyakit anemia kerana ia mengandungi zat besi saudara, merawat masalah alahan yang kronik ataupun ulcer perut, berfungsi sebagai antibiotik dan melancarkan sistem pernafasan, batuk atau sesak nafas. Saya lihat ni, melekat lagi dia punya kepekatannya. Banyak saya, bukan dalam botol. Ini bekasnya dalam kontainer yang besar. Dan satu ini tadi saiznya berapa tadi? Saiznya tadi adalah 1.5 kilo. Dan satu lagi, ini berat saudara. Aduh. Tapi demi sahabat kita, saudara Zul daripada toko jamu kemaman, saudara boleh berhubung beliau di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Yang ini pula adalah madu Arab. Ada pula madu Arab. Kerana ia merupakan salah satu madu terbaik dan berkualiti kerana lebahnya mengisap bunga terbaik daripada pohon zafran, daripada pohon kurma, daripada pohon zaitun dan buah tin. Ini madu Arab saudara. Beratnya yang ini adalah 2 kilogram. Harganya murah saudara. Memang saya katakan murah, tapi saya tak boleh cerita berapa harganya sebab itu melanggar apa yang disyaratkan oleh Facebook saudara. Dan kelebihan madu Arab dari sudut wahyu dan perubatan moden, ia sumber nutrisi dan multivitamin. Ia melancarkan sistem penghadaman, meningkatkan daya ingatan dan minda serta melancarkan peredaran darah. Ya saudara, ini dia madu Arab. Ada madu Arab, ada madu Yaman, ada Al-Jabar, ada madu macam-macam jamu lah yang ada. Ini saudara boleh berhubung ini dengan saudara Zul di toko jamu kemaman di talian 019-917-0449. Itu saja saudara pencerahan kita tentang produk-produk teman-teman di segmen e-commerce. Saudara Muhammad Zulkifli, Assalamualaikum. Apa khabar saudara Azman Hussein, saudara Salihuddin. Begitu juga saudara Syakri Abi, Syaril Saad, Puan Normah PE, Syed Rahim, Bahari Anissah, Zulka Rosina, Osman Wanci dan teman-teman yang lain. Yang saya minta adalah like, share dan subscribe. Lebih tak ada saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebelum itu, mereka yang ingin membuat amalan korban, tinggal lagi dalam 40 hari lagi lah rasanya, kita akan merayakan Aidil Adha, iaitu Hari Raya Korban. Bagi mereka yang berhasrat untuk melakukan korban, ini untuk orang di Kedah yang tinggal di sekitar kawasan Sungai Petani. Anda boleh berhubung dengan Asrama Kasih di alamatnya 946-972 Jalan Zamrud 6, Taman Pekanbaru, Sungai Petani. Mereka berhasrat untuk mengerjakan korban. Jadi teman-teman yang nak buat korban,
silalah berhubung dengan asrama kasih, kerana di situ tempat tinggalnya anak-anak yatim. Ini asnaf yang terbaik untuk kita berkorban. Berilah mereka peluang merasai nikmatnya makan daging. Kita boleh buat sup untuk mereka, kita buat kari, buat rendang dan sebagainya. Kita yang hidup ini sentiasalah bersedekah. Apa salahnya? Jangan fikirkan soal wang di poket kita, fikirkan di sana nanti, saudara. Baik, saudara. Baginda Rasulullah SAW sering mengingatkan kita. Malahan baginda sentiasa berpesan kepada para sahabatnya yang miskin, yang susah dan sering kelaparan. Kerana seharusnya katanya mereka haruslah sentiasa bersabar dan berfikir perihal apa yang positif di sebalik musibah yang negatif. Kerana baginda Rasulullah mengingatkan mereka bahawa dalam setiap ujian di dunia ini pasti ada balasan dan ganjaran yang cukup besar menanti mereka di akhirat nanti. Hanya yang perlu kita lakukanlah sentiasa bersabar dan sentiasa berbaik sangka kepada Allah SWT. Rasulullah pernah memberitahu para sahabatnya yang diuji dengan dugaan itu dengan menyatakan, sekiranya kamu tahu apa yang Allah sediakan untuk kamu di akhirat nanti, di sebalik kesusahan yang kamu tanggung di dunia ini, pasti kamu tidak akan meminta untuk dipulihkan daripada keadaan ini, dan pasti kamu tidak akan meminta untuk hidup senang. Itu sabda junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi nilai terpenting dalam nasihat yang disampaikan oleh baginda adalah manusia perlu memandang luas dan bersangka baik terhadap apa jua yang Allah takdirkan untuknya. Ujian dan dugaan yang menimpa bukan datang semata-mata bagi memberatkan bahu yang memikul, namun ia datang sebagai satu peluang bagi menguji diri kita sendiri. Saya kata teman-teman, kalau teman-teman saya bercakap dengan saya katakan Allah SWT ini tidak akan meletakkan beban di atas bahu yang tidak mampu dipikul oleh makhluknya. Sebagai contoh, Allah tidak meletakkan bukit batu kip atas bahu kita. Dia meletakkan beban itu seadanya, sekadar ujian kita. Jadi andai ujian itu berjaya kita hadapi, maka pastilah ia dapat mengangkat martabat seseorang yang berada dalam keadaan yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Jadi saudara, kita harus bersyukur atas setiap ujian yang menimpa diri kita. Jangan kita ratap, jangan kita marah, jangan kita zahirkan rasa tak puas hati. Segala-gala yang didatangkan oleh Allah SWT adalah yang terbaik untuk kita, saudara. Semoga ini dapat memberi sedikit panduan dalam kehidupan kita, saudara. Baik, saya juga ingin menyantun mutiara kata daripada sahabat kita, Cikgu Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Beliau adalah dalam persaraan guru yang dah bersara. Seronok dia dapat tinggal di pinggiran Sungai Dinding, dapat menikmati suasana kampung. Saya masih lagi bergelut di tengah kota raya Kuala Lumpur. Cikgu Hibil seusia dengan saya, satu darjah dengan saya dulu. Tapi beliau telah pun pencen, sesaji, ada warna. Saudara Osman Abdullah. Yang saya harap daripada anda di Instagram, like, share dan subscribe. Itu yang saya minta. Saudara Hamdan Mofta, Jamiul Sehat. Kata Cikgu Hibil, berbuat salah itu sifatnya manusia. Berbuat salah itu sifatnya manusia. Berhenti dari berbuat salah, menyesal dan bertaubat untuk tidak berbuat salah lagi merupakan karakter seorang muslimin. Jadi sebagai manusia kita tak lari dari melakukan kesilapan. Tetapi apabila kita sedar kita dah buat silap, kita berhenti dari melakukan kesilapan dan berusaha untuk tidak berbuat salah lagi, itulah sifat, karakter atau sikap muslim yang sebenarnya, saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kata-kata mutiara yang saudara kirimkan kepada saya, yang dapat kita kongsi bersama. Puan Noridah Kamarudin dari Ipoh, macam mana barang keperluan dah read kat pasaran dan kedai-kedai, terutama tepung, beras, lain-lain. Orang banyak duit, bolehlah beli. Puan Noridah, sebentar lagi saya akan cuba santuni permasalahan ini, saudara. Tapi saya kadang-kadang diorang ni bila saya cakap begini, diorang kata saya cuba-cuba untuk menghasut. Saya bukan nak menghasut. Sebab persoalan ni saya dah bercakap dah setahun dulu, 3-4 bulan dulu. Boleh katakan hari-hari saya mengingatkan kita. Saya sekadar untuk mengingatkan. Lebih itu tidak, saudara. Malahan saya sering mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis.
Itu peringatan ikhlas daripada saya kepada pemimpin. Anda diberi kesempatan berada di anjung kuasa di sisi perdana, berhati-hatilah dalam menggunakan wang negara dari khazanah rakyat, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, saudara, saya beri perumpamaan, keruh di hulu, keruhlah di muara. Apa yang saya maksudkan, kita tunggu dulu, saudara. Saya perlu menyantuni pantun Pak Nazil, kerana beliau setiap hari menghantar pantun. Jam 2 petang, 3 petang, sampailah pantunnya untuk saya masukkan dalam komputer saya, untuk saya baca. Supaya ini dapat kita kongsi bersama. Setiap tulisannya, pantunnya berupa kadang-kadang senda gurau, ada kalanya merupa kritikan dan nasihat. Sebagai orang lama, beliau adalah mantan guru yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan dan telah pun pencen. Kini tinggal di Perlis. Semoga dalam persaraan beliau itu, beliau sihat walafiat dan dapat terus menghantar pantun untuk kita kongsi bersama. Ya, saudara Tailong, apa kena? Ya, terima kasih. Kata Pak Nazil, meruntun duka di dalam bilik di rumah sewa di Alun Merah. Pemimpin jika berdolak dalik, rakyat kecewa, memendam marah. Ya, kalau pemimpin itu sentiasa berdolak dalik, maka akan akhirnya membuatkan rakyat memendam kekecewaannya dan merasa marah. Kalau itu caranya, tentulah bila mereka diminta untuk menyokong kembali, sukarlah. Itu Pak Nazil mengingatkan pemimpin. Katanya lagi, Pak Limat memetik terung, kemudian dibawa ke dalam kereta. Sungguh pun tamat perintah berkurung, rakyat terus menanggung derita. Ini pengamatan Pak Nazil. Darurat dah tamat, tamat perintah kurung. Ya, saudara, PKP. Tapi ternyata rakyat masih terus menanggung derita sebab datang lagi musibah. Ada musibah banjir. Sekarang ni ada musibah kenaikan harga barang yang dilihat seolah sukar untuk dikawal. Tapi saudara, bagaimanapun kita mengharapkan sesuatu dapat dilakukan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Nazil atas kiriman pantunnya. Kadang-kadang dia bertanya dengan saya, okey ke pantun saya ni? Saya kata memanglah bernilai. Inilah antara permata kata yang cukup bernilai untuk perkongsian kita bersama. Baik saudara, kita masuk segmen sedikit, itu gedung ilmu. Sebab ini perlu saya jelaskan, sebab bila saya baca, ini adalah peringatan ataupun panduan sebagaimana apa yang digariskan oleh pimpinan terdahulu, orang tua-tua dahulu, melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, yang diharapkan oleh warga bangsa kita supaya pemimpin hari ini sewajarnya menjadi pemimpin yang tawakal. Maksud tawakal di sini ialah bila menjadi pemimpin ianya tawakal, hatinya bulat, fikirannya pukal, solid, saudara. Menunaikan tugas sehabis akal. Bila diberi tugas, dia akan menunaikan tugasnya sehabis akal lah, sehabis upaya lah, saudara. Terbeban berat, tidak menyesal. Dia tidak akan menyesal dengan beban yang ada di bahunya. Sebagai pemimpin kepada Allah, ia berpangkal. Dia pasti pegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Membela rakyat, ianya kekal. Jadi pemimpin yang tawakal ni, dia tetap meletakkan matlamat untuk membela rakyat. Jika dijadikan pemimpin, pastilah ianya handal. Dijadikan tua, ia berbekal. Dijadikan induk, ia beramal. Dijadikan tiang, tidak akan terungkal. Jika dijadikan tudung, tak akan terbunal atau terburai, saudara. Memimpin negeri tidak akan gagal. Itulah culipan kata-kata pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini yang sentiasa bertawakal. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Saudara Junaidi Hakim, saudara Roslan Arifin, Azmal Mansur, Puan Maznah Cik Mat, saudara Rosi Yunus. Ini teman-teman kita dalam Instagram. Saudara Syakri Abi, Wan Isa, saudara Muhammad Shah. Bubar Parlimen dapat keamanan rakyat. Tunggu. Jangan tunggu negara lebih rosak. Betul, saudara Muhammad Shah. Saudara Nordin Adam, saudara Ismi Rakyat. Apa khabar Mi? Moga sehat di Manjung. Saudara Pok Ju Bobak, saudara Yahya Mamat. Ini teman-teman kita yang menyantuni di halaman Facebook, saudara. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, perlu saya memberi peringatan. Ini tadi saya berbual juga dengan peguam saya sebab ada beberapa
perkara yang akan saya sentuh yang berhubung tentang perbicaraan. Jadi saya berhubung dengan beliau, dia kata boleh nak cakap tu boleh, asalkan apa yang dilontarkan, apa yang dibicarakan itu adalah kenyataan oleh sama ada pendakwa raya, saksi atau komen hakim, asalkan jangan saya memberi komen, katanya. Okey. Dan beliau mengingatkan, dia kata jangan lupa mengingatkan mereka yang menyunting semula saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar, kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen-komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi agar warga kita tidak boleh diperkotak-katikkan oleh mereka bernama pemimpin bila kita ada informasi, saudara. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara rasa benda ni okey, saudara bersetuju, alhamdulillah. Kalau saudara tidak bersetuju pun tidak ada masalah pada saya. Jika saudara mau berbincang, boleh hantar kiriman. Asalkan sebagai warga cinta damai, kita harus mengutarakan persoalan itu dengan berhemah dan tidak dengan memaki hamun ataupun mencarut. Saudara, ingat saudara, kita adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang sentiasa menggunakan bahasa-bahasa yang bukan romantis tetapi yang harmonis, saudara, ya. Saudara, saya teringat juga, ini mungkin anda dah baca, mungkin ramai yang tahu, tapi perlu saya ingatkan bahawa pemimpin Muslim terakhir di Empire Islam Andalusia di Sepanyol dulu adalah bernama Abdillah Muhammad Al-Hamar. Saat dia keluar dari istana setelah disingkirkan oleh Isabella, anak muda kita menyanyikan lagu Isabella. Sebenarnya Isabella itu adalah ratu yang menumpaskan, yang menghancurkan Empire Islam di Andalusia. Jadi sewaktu Abdillah Muhammad Al-Hamar ni keluar dari istana dengan penuh kehinaan, dia bila dah jalan, kuda tu pandang belakang, dia menangis. Saat itulah ibunya mengatakan, menangislah kamu, duhai anak lelaki yang tidak mempunyai sifat kelakian. 800 tahun Empire Islam Andalusia hancur. Ya, saudara. Jadi saya mengharapkan agar ini menjadi ingatan, ini menjadi pengajaran pada kita semua. Jangan sampai Empire Melayu Islam yang masih ada lagi di negara kita ini mengulangi ataupun terulang semula sebagaimana apa yang berlaku di Melaka. Dulu Melaka mempunyai Empire Islam yang besar, yang hebat, tapi akhirnya tumbang di tangan Alfonso de Albuquerque. Bukan kerana kekuatan tentera Sepanyol, saudara, tapi oleh disebabkan adanya pengkhianat dari dalam kota Melaka yang mengkhianati perjuangan warga bangsanya dan tidak memikirkan tentang kesan apabila bumi Melaka terjajah oleh spoi-spoi ataupun tentera daripada Sepanyol. Akhirnya hampir 500 tahun warga bangsa kita terjajah. Bayangkan saudara, kalau negara kita ini nanti jatuh ke tangan orang kafir, apa jadi pada agama kita? Ingat saudara, kita mengamalkan sistem demokrasi, raja berperlembagaan. Dalam sistem demokrasi, kena ingat numbers ataupun game of the numbers. Jika mereka mempunyai jumlah kursi yang lebih, kalahlah kita saudara. Faktor kejahatan itu boleh berlaku, boleh berulang lagi. Berhati-hatilah, doai teman. Sebab itu saya setuju dengan pandangan timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Dia kata, kalaulah kita tak boleh nak jadi garam, janganlah jadi langau. Itu peribahasa orang Negeri Sembilan. Garam tu, ikan yang busuk tu pun boleh jadikan ikan kering. Kalau di Kelantan, ikan bilis yang dibawa daripada laut, dimasukkan dalam tong, maka diletakkan garam untuk dijadikan budu, boleh dimakan. Tapi kalau langau, habis ikan itu busuk dan tak boleh dimakan langsung. Saya juga semalam saya tengok ada potongan-potongan iklan ataupun filem. Akhirnya saudara, filem Mat Kilau Pahlawan Melayu siap dan bakal ditayangkan di Pawagam mulai 23 Jun. Tahniah sahabat saya, Datuk Yusof Aslam. Saya dengan beliau lama berkawan waktu beliau jadi konduktor bas di Srijaya dulu.
Selalu datang ke pejabat saya naik Vespa. Hari ini beliau mempunyai syarikat yang besar, menerbitkan filem-filem yang hebat. Dan akhirnya filem Mat Kilau Pahlawan Melayu siap. Jadi saya kena tolong dia. Jadi saudara kena buat bersiap sedialah. Pada mulai 23 Jun, filem tersebut bolehlah kita tonton di program-program. Saya berseru sebab saya tengok daripada naratif ceritanya, memanglah filem ini sebagai anak muda, sebagai warga bangsa, bagi saya wajib kita tonton. Anak-anak muda sewajibnya nonton filem ini dan menghayati perjuangan warga bangsa kita terdahulu. Semoga mendapat satu tekad, mendapat satu semangat baru pada kita, bahawa pejuang-pejuang bangsa kita tidak meletakkan kepentingan diri mereka, saudara. Seperti almarhum pahlawan Mat Kilau. Tentulah orang Pahang suka. Jangan lupa, saudara, bermula 23 Jun, filem ini akhirnya siap. Filem ini adalah arahan anak anda, saudara Yusof, iaitu saudara Syamsul dari Studio Kembara. Jangan lupa, saudara, bagi saya, anak muda wajib tengok filem ini. Habislah cerita. Elan sikit kawan-kawan kita, saudara, apa salahnya. Dan saya agak bertambah ngeri lah, saudara. Gusar. Ayat yang tepatnya adalah gusar. Bimbang. Melihatkan bahawa hari ini melalui Malaysia Gazette, Flash menyiarkan tentang ringgit Malaysia sudah pun mencecah pada RM4.40 berbanding dengan dolar Amerika. Dan keadaan ini tentu mendedahkan kita dalam keadaan yang sukar, kerana katanya ini adalah terendah sejak bulan Mac 2022. Kerana kita suka tak suka, kita harus menerima hakikat. Harga barangan sekarang ni terus mencanak. Ada laporan mengatakan kenaikan harga barangan makanan sampai 60%. Dan saya berpesan pada teman-teman, sebab itu saya selalu katakan, buy what you need, not what you want. Belilah apa yang keperluan, bukan apa yang kita hajati. Simpan stok makanan. Saudara, sebab itu katanya harga sekarang ni sebagai perbandingan lah. Saudara, harga kangkung. Harga kangkung, saudara, mencecah RM6 di pasar Kuala Terengganu dan RM5 di Kota Star, RM5.50 di Melaka. Jadi saya katakan kalau kangkung boleh naik sampai RM6, ini dalam keadaan paras yang agak menggusarkan. Kangkung ni dulu 50 sen saja. Malahan dulu kalau kita beli ke pasar, dia bukan kira timbang, dia cekak. Secekak kangkung tu baru 50 sen. Paling-paling tinggi pun RM1, sekarang dah RM6.50. Itu baru harga kangkung, saudara. Belum lagi harga keperluan dapur yang lain. Jadi kepada peruncit-peruncit pula, mereka berhadapan dengan dilema. Kerana semua barangan tersebut datang daripada pemekal. Bukan mereka punya. Mereka terima dari pemekal dan dipasarkan. Mereka mendapat dalal ataupun keuntungan yang sedikit. Nak jual lebih kurang, dia akan rugi. Nak ambil untung besar pula tu, orang tak nak beli. Harga melambung-lambung sekarang ni. Jadi sebab itu, kesan daripada itu, rakyat terpaksa berbelanja agak tinggi, saudara, untuk membeli barang yang sama, yang berbeza harganya. Sebab itu semalam saya bersyukur bahawa persoalan ini telah pun mendapat perhatian yang amat berhormat Perdana Menteri. Kita sahabat malam bertanya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, kau buat apa? Apakah sekadar turun pasar, ambil gambar, wartawan ambil gambar, pegang tepung, saya dah turun? Bukan begitu. Sepatutnya Menteri dengan dia punya ketua pengarah, dengan KSU-nya, turun, tak payah panggil reporter, tak payah nak tunjuk kamu buat kerja. Turun santuni, tanya berapa, supaya orang tak tahu. Sebab bukan semua orang kenal kamu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, Nata Linggi, ataupun ini timbalan menterinya, saudara, Rasul Wahid. Tak perlu nak tunjuk pada media. Turun tengok. Bukan hanya di kawasan-kawasan macam di pasar di Kuala Lumpur. Anda ada segala kemudahan. Ada driver, ada supirnya, ada bodyguard. Turun, pergilah ke pasar Kajang ke pasar Selayang ke. Turun santuni. Sebab saya dah bercakap, ada juga teman-teman berkata, berbuih dah mulut saya bercakap. Nampaknya mereka masih lagi jadi pekak tuli, pekak badak. Geram saya. Kita dah bercakap. Turun. Kamu sebagai menteri, tengok
Kemudian apa dapatan kamu? Panggil mesyuarat dengan pegawai kamu. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Ini bukan masalah sedikit. Ini masalah menyantuni soal kehidupan rakyat. Kamu bila nak kuasa, kamu cari rakyat. Bila kamu dapat kuasa, kamu lupakan rakyat. Kamu seronok duduk daripada kursi empuk dalam bilik apa yang hawa dingin, ada supir dan sebagainya, gaji berpuluh ribu. Ya, kadang-kadang pergi turun, apa salahnya? Naik kapal terbang, kamu naik kapal terbang first class, bukan kamu nak kena bayar, pergilah ke Johor Bahru, pergi tengok di Melaka, pergi tengok di Seremban, pergi ke Alor-Setar, di seluruh negara. Di samping itu balik kawasan kamu, di Sabah, di Sarawak. Apa dah jadi? Ini perlu ditangani, kemudian bawa sekali dengan menteri pertanian dan makanan. Saudara Ronald Kandi, jangan duduk sedap aja sap sigar. Saya rasa mereka betul lah, saudara saya, Puan Sailah Bari, mereka tak pernah risau harga barang naik ke tidak, tapi rakyat jadi mangsa. Saya melihat kalau harga kangkung begitu tinggi, sehingga kan Perdana Menteri terpaksa kata kalau gini keadaannya tak payah lagi AP. Walaupun tindakan itu memanglah sekarang ini menimbulkan kontroversi, tapi saya yakin Yang Amat Perdana Menteri begitu, beliau begitu prihatin melihat keadaan seolah-olah tak terkawal. Kamu sebagai menteri, kamu buat apa? Kamu dipertanggungjawabkan. Kita kalau berlaku sesuatu dengan tentera, kita akan tanya juga pada Menteri Pertahanan. Kalau berlaku sesuatu tentang keselamatan dalam negara, kita akan tanya, alihkan pandangan kita pada Menteri Keselamatan dalam negeri. Kalau ada berlaku kereta api berlanggar ke apa, kita akan bertanya dengan Menteri Pengangkutan. Dan sepatutnya setiap menteri must be alert at all the time. Mereka harus sentiasa dalam keadaan siap siaga pada setiap masa. Sama ada kamu Menteri Kebajikan Masyarakat ke, kamu Menteri Pembangunan Wanita ke, kamu Menteri Pendidikan ke, kamu Menteri Pengajian Tinggi ke, kamu sekarang ini saya bercakap soal harga barangan. Dan agak merumitkan bila dikabarkan. Saya cuma menyatakan dikabarkan. Jadi kita harus bersiap sedia. Apabila India sendiri pun dah menghentikan ekspor gandum, tiba-tiba keluar kenyataan. Rakyat jangan risau, sebab sumber gandum kita datang daripada Australia, sejumlah 80%. Ini semua orang tahu. Tetapi bagaimana harganya? Kalau mata wang kita bertambah menguncup, Menteri Ekonomi buat apa? Bagaimana caranya untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan kita? Kenapa Singapura boleh bertahan? Kenapa Indonesia boleh bertahan dan meningkatkan rupiahnya? Ini persoalannya. Anda buat apa sebagai Menteri Ekonomi? Anda buat apa sebagai Menteri Kewangan? Anda buat apa sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian? Sepatutnya cari pelabur. Ini masalah sekarang ni saya lihat. Saya kadang-kadang bersimpati juga dengan Perdana Menteri. Takkan semua nak dihempap atas kepala Perdana Menteri. Kalau saya pun jadi Perdana Menteri macam tu, saya bengong. Harap orang ni buat begini, tak jadi. Harap Menteri Pengajian Tinggi, apa jadi? Harap Menteri Pendidikan, bertagabur sekolah. Bahasa kita jadi tunggal langgang. Sehingga kan terpaksa diwujudkan satu survey di Johor. Konon-kononnya bagaimana dengan penggunaan bahasa Melayu di negeri Johor sebagai bahasa resmi. Dah memang itu ada termaktub dalam perlembagaan. Jalan saja. Dan kamu menguasai Dewan Bahasa. Dewan Bahasa ada aktanya. Mereka yang melanggar akta Dewan Bahasa, samalah. Kita mesti tegas. The minister yang ada dekrinya mesti tegas. Dan sekarang ni persoalan yang saya persoalkan sekarang ni, sehingga Perdana Menteri tegur. Dia kata pharma, apa katanya lagi, apa yang pembekal ini, baju dan sebagainya tu, dia kata buatlah. Akhirnya Perdana Menteri kata galakkan rakyat untuk pelihara ayam sendiri. Carilah benihnya, carilah kawasannya. Sebab ini nak mengelakkan daripada kekeringan, bahan-bahan tidak ada nanti. Sebenarnya saudara, semua ini telah pun dirancang dulu. Sebelum pilihan raya umum tahun 2018, yang berhormat Datuk Seri Najib dah bercakap, dah berusaha supaya kita mewujudkan gedung makanan negara. Saya mengatakan bahawa, kalau saudara ingat, saya selalu petikaikan bagaimana gedung menyimpan beras kita di anak bukit di Kedah. Dulu ratusan ekar luasnya gedung itu, gudang itu. Begitu juga di Skincan. Begitu tinggi silonya menyimpan beras.
untuk jika berlaku sesuatu disaster ataupun suasana yang darurat. Tapi sekarang ni berapa banyak stok makanan kita? Saya berbual dengan yang orang tegur lagi, dia kata Singapura ada 6 tahun. Bukanlah letak di Singapura, mungkin mereka letak di negara-negara lain. Ya, sekarang bila dalam keadaan darurat begini, mereka bawa balik aja. Kita ni macam mana? Sedangkan bila berlaku saja kekurangan tepung, dah terus meningkat harga. Yang bawa Perdana Menteri terpaksa pula mewujudkan tidak ada lagi AP. Bila tak ada AP, saya khawatir sebab pemegang-pemegang AP ini, mereka juga meletakkan sejumlah wang sebagai wang cagaran. Bukan saja pemilik AP ini dapat AP begitu saja, mereka kena letakkan cagaran dan sebagainya. Jadi apa jadi pada wang mereka? Bagaimana dengan kerajaan? Saya menyarankan kalau boleh, saya kata dulu, supaya dibuka peluang pada orang lain juga, dipermudahkan untuk warga bangsa kita yang nak berniaga, yang nak mengimport barang-barang makanan, gula, tepung, beras dan segala barang yang menyangkuti soal makanan, termasuklah daging-daging dari luar negara, direlakskan ataupun dipermudahkan. Bukan diizinkan hanya kartel-kartel tertentu, bukan hanya diberikan hanya untuk orang-orang tertentu saja yang mereka saya sifatkan sebagai parasit. Mereka orang tengah yang mau menghirup darah rakyat. Mereka ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi dalam keadaan itu dilegakan suasananya. Janganlah diletakkan syarat yang bukan-bukan. Saya nak cakap terus terang, kita mengimport daging hanya beberapa syarikat aja. Sebab itu akhirnya timbul masalah macam itu hari apabila Datuk Ayub, waktu itu beliau sebagai ketua polis negeri Johor, membongkar adanya sedikit daging yang belum pasti halal haramnya, daging yang dicampur adukkan, daging yang bukan lembu dikatakan lembu, daging kerbau katanya daging lembu, dan daging dibawa masuk tak tahu dari mana, dan beberapa orang dapat dihadapkan ke mahkamah. Kini timbul pula JAKIM pula membuat kenyataan daging yang diimport dari Australia tu adanya daripada syarikat tertentu yang disahkan tidak halal. Jadi apakah you akan mengizinkan rakyat orang Islam kita ni makan bangkai? Jadi jawabnya pemikiran jadi bangkai lah. Saudara Puan Sailah Bahari, bubar saja parlimen. Memang itulah sepatutnya. Sebab itu kita katakan yang terbaik kita adakan pilihan raya supaya dapat disusun. Negara kita ini dapat ditadbir sebaik mungkin. Rakyat kita tak ramai mana. Saudara, saya bukanlah saya nak menggemparkan, tidak. Tapi bagaimana kenyataan daripada Perdana Menteri yang baru di Sri Lanka. Dari Colombo, Reuters melaporkan bahawa Perdana Menteri barunya iaitu Ranil Wickremesinghe, dia memaklumkan bahawa negaranya memang keadaan sekarang ni memang dah muflis, dah kuyup, dah habis, muklisyah. Dan yang paling menggusarkan beliau apabila besar kemungkinan dia tak mampu untuk membayar gaji penjawat awamnya kerana dalam keadaan negara yang begitu teruk. Jadi sekarang ni negara kita ni masih lagi boleh kita selamatkan asalkan pimpinan memerah otak, memerah fikiran macam mana kita nak menyelamatkan keadaan. Soal harga barangan, soal stok barangan makanan, saudara, dicari upaya. Jangan hanya tak bolehlah sekarang ni sebab ramai orang nak beli maka barang berkurangan. Tak boleh, itu bukan jawapan. Bukan hanya kamu turun ke supermarket tunjuk ini gambar tepung tak mahal mana pun. Memanglah sebab kamu turun dengan reporter, kamu turun dengan segerombongan orang, maka tuan punya supermarket tu akan menurunkanlah harganya. Kamu balik nanti naiklah balik. Sepatutnya orang kata macam Sultan Alauddin Riayat Shah, waktu malam dia turun melihat bagaimana kehidupan rakyatnya sewaktu beliau baginda mentadbir kerajaan negeri Melaka. Begitu caranya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hawal Pengguna tak payah bawa orang, panggil KSU, panggil ketua pengarah, 3-4 orang penguat kuasa, nak ambil catatan saja. You turun sendiri. Jadi bila buat mesyuarat nanti, kalau ketua pengarah kata bagi laporan, minta maaf, saya sendiri dah turun, pasal A ini harganya, pasal B ini harganya. Itu caranya. Bukan kamu membuat keputusan hanya di dalam bilik berhawa dingin. Ini masalah saya. Soal sekarang ni saya melihat
Menteri dengan kodnya, dengan tie-nya, dengan pengiringnya, bila mesyuarat, akulah menteri. Kita tahulah kamu menteri, tapi buatlah kerja dengan baik untuk rakyat. Itu saja, saudara. Aduh, hai, saudara Mahathir Hashim, useless. Saya tak maulah nak kata yang bukan-bukan, saudara. Saya harap apa yang berlaku di luar negara, macam mana Greece boleh jadi muflis, macam mana Venezuela nak dapat seekor ayam pun satu beg duitnya. Apa yang berlaku di Sri Lanka, apa yang berlaku di negara-negara lain, di Ethiopia, di negara-negara Afrika. Kita tak mahu benda ini menjangkit negara kita asalkan pimpinan sedar. Ini masalah yang kita alami, saudara. Jadi macam kata Najib, kena ada stok makanan. Dia dah buat dulu, tapi bila datang kerajaan Pakatan Harapan, semua perancangan itu ditiadakan. Akhirnya kita tak mempunyai stok makanan. Tak silap saya, Datuk Najib ada buat apa ni? Dia ada buat dulu. Dapat tahun berapa? Satu kita dulu, Datuk Najib pernah menyuarakan kebimbangan mengenai krisis makanan yang akan berlaku. Oleh itu kata gedung makanan negara. Datuk Seri Najib mewujudkan gedung makanan negara, saudara, untuk memastikan agar jika berlaku keadaan darurat, rakyat masih lagi ada makanan. Jadi masa itu beliau mahu agar peranan FEDA mewujudkan gedung makanan. Apa dah jadi? Projek gedung makan negara ini akhirnya tinggal begitu saja. Hancur, saudara. Nak bercakap soal itu berpeluh saya, saudara. Sebab itu sekarang ni cara yang terbaik adalah mengadakan pilihan raya. Saya mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, saya tahu Puan Hamidah, Saudara Al-Jufri Idris, Rosli, saya tahu perkekangan apabila beliau mahu mewujudkan sesuatu keputusan itu, nak rujuk sana, terpaksa rujuk sini. Kerana saya faham bahawa kita bukanlah mentadbir secara majoriti. Beliau sebagai naib Presiden UMNO cuma ada 42 je wakil UMNO dalam kerajaan hari ini. Tetapi masalah sekarang ni, kita rasa untuk permudahkan supaya beliau dapat mentadbir sebaik mungkin, segerakanlah pilihan raya. Keyakinan kita kalau kita menang. Kalau kita kalah nak buat macam mana? Saya yakin kalau dalam keadaan hari ini kita nyatakan pada rakyat matlamat kita nak buat pilihan raya ini supaya untuk menyelesaikan agar kerajaan dapat berfungsi sepenuhnya. Tidak lagi sebagaimana yang berlaku era Pakatan Harapan, era Perikatan Nasional. Kita tak mahu adanya kerajaan yang minoriti di kalangan majoriti. Jadi kalau kita dapat jelaskan pada warga, tentulah rakyat akan faham dan mereka akan menolong. Dan dari segi Presiden UMNO, beliau tak ada pun bercakap nak jadi Perdana Menteri. Inilah masalah kadang-kadang orang keliling kelalang. Dah diluafaskan dalam Perhimpunan Agama UMNO bahawa andainya UMNO Barisan Nasional memenangi pilihan raya akan datang, Datuk Ismail Sabri lah akan menjadi Perdana Menterinya. Dan jagalah negara. Saya akan jaga parti. Dah ada penyelesaian begitu. Orang keliling terkejut kerana mereka khawatir mereka akan digugurkan. Itu je masalahnya sekarang. Sebab itu dia kalau boleh tak nak ada pilihan raya. Dan sekarang ni, saudara, macam-macam fitnah dilontarkan. Saya melihat serangan begitu teruk. Terbaru serangan terhadap Datuk Seri Najib. Tiba-tiba ada pula gambar pula dia dengan wanita, kononnya isteri beliau. Aduhai. Saya ingat dulu satu ketika dulu malam masa isu Atatuyah, gambar Datuk Najib. Lepas itu di crop kan, jadi seolah Datuk Najib makan tengah hari dengan Atatuyah. Sedangkan gambar itu adalah waktu Datuk Seri Najib makan bersama dengan menteri Presiden MCA. Saya ingat lagi cerita tu. Tapi dia dilakukan dan Tian Chua mengaku dia melakukan editing. Memanglah sekarang ni, saudara, segala-gala macam-macam boleh dibuat. Begitu juga sekarang ni, apa yang berlaku, yang dialami Datuk Najib, beliau diserang, katakan kahwin lagi lah. Matlamat mereka adalah untuk memburuk-burukkan imej. Sebab itu Saudara Syam dia kata jika gambar itu betul, Saudara Syam Jalil beliau adalah bekas pegawai kepada khas Datuk Najib. Dia kata kalau betul lah yang bosku tu kahwin lagi, dia kata semoga dia bahagialah ni. Jadi tetapi kenapa disiarkan benda itu sedang benda tak betul? Itu masalah. Dan begitu juga hari ini semalam heboh satu Melaya cerita Presiden UMNO. Apabila perbicaraan dijalankan, bila pendakwa raya soal jawab bertanya dengan saksi, saya lihat bagaimana media setting
ataupun gambaran yang cuba. Sebenarnya mereka melakukan contempt of court. Media setting tiba-tiba bila ada soal jawab itu, mereka melaporkan seolah-olah benda itu terjadi, sedangkan tak berlaku. Saya tak mau mengulas lebih, tetapi saya rekod sewaktu pendakwaan dilakukan, cuba membuktikan adanya konflik on test. Sebenarnya saya mengatakan bahawa tugas pembelaan mereka akan membela, tugas pendakwaan akan berusaha untuk mendakwa. Itu saja. Kita sepatutnya melaporkan bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak. Tapi malam tadi saya dengar adanya komen-komen daripada parti-parti pembangkang seolah-olah benda itu berlaku. Saya dah kata biarlah benda ini ditentukan oleh mahkamah. Panas saya. Panas. Dan hari ini apabila Saudara Harry Lee daripada Alta Kirana menjawab persoalan itu, mula terungkai. Saya tak kata benda itu nak komen tak boleh. Tapi Alta Kirana yang punya 3 orang ahli lembaga pengarahnya, itu Datuk Fadzil Ahmad, Harry Lee dan Wan Koresh. Apa yang meranjatkan adalah keterangan mereka bercanggah. Bila keterangan bercanggah di mahkamah, terpulang pada hakim lah. Saya tak boleh nak campur secara. Kerana semasa pemeriksaan saksi pendakwa raya mengatakan beliau ada memberi wang kepada Datuk Zahid sebanyak 200,000 wang Singapore dollars. Persoalannya, adakah dibuktikan wang itu mata wang Singapura ni nak bawa masuk Malaysia ni mesti dapat kelulusan daripada Menteri Kewangan, mesti dapat kelulusan daripada Bank Negara. Adakah dibuktikan? Itu persoalan saudara. Malahan dalam buku kunci kira-kira ledger syarikat sebut menunjukkan pembayaran dibuat oleh Alta Kirana kepada pihak tertentu, katanya sampai 62 muka surat. Hanya terdapat pembayaran untuk political fund sekitar 150,000. Juga ada pembayaran untuk political fund kepada ZS 100,000 dan ringgit Malaysia 100,000. Yang selebih 60 muka surat dalam perbicaraan mahkamah di Shah Alam tak pun disebut. Jadi apabila di sana terdapat pembayaran dibuat kepada Datuk Zahid Hamidi pada lain muka surat dan ledger sebut tu, tapi tak ada pula no money was paid. Jadi dalam keadaan begini saudara, tapi dilaporkan kerana saksi itu kata dapat 200,000, dapat 500,000 $, dan sebagainya. Jadi berita besar. Saya dah kata jangan kita menjatuhkan hukuman. Malangnya di negara kita ini, apabila sesuatu perbicaraan, ini tidak berlaku zaman saya jadi wartawan dulu. Kita berhati-hati dalam buat laporan. Apa yang dinyatakan oleh saksi itu kita simpan dulu, bukan itu kita dedahkan. Jadi sekarang seolah saya mengatakan ada media setting untuk menghancurkan karakter Presiden UMNO. Saya tidak berhasrat untuk membela saudara. Tidak berhasrat. Tapi saya nak nyatakan yang jelas dan nyata. Saudara, macam mana Harry Lee, itu salah seorang lembaga pengarah. Dia mengesahkan bahawa syarikatnya cuma untung lebih kurang berapa? Lebih kurang dalam 19 juta aja. Tapi kalau mengikut perkiraannya, dia kata bagi pada Zahid 40 juta. Di mana ada logikanya? Saya tak mau cakap lebih daripada itu saudara. Tapi inilah saya katakan media setting. Dan warga cepat percaya. Sesuatu yang negatif cepat percaya. Datuk Najib punya gambar, ya kata mereka. Iyalah. Saya tak boleh nak kata apa. Terpulang pada mahkamah. Begitu juga perbicaraan daripada YMDB. Saya dah tengok macam-macam dah keluar dah ni. Begitu juga SRC. Dah timbul pula hakim je begitu-begitu. Jadi akhirnya saudara, negara kita ni dilihat sesiapa saja. Kalau saudara saja bawa ke mahkamah, dah salah. Apa nak jadi? Kalau besok orang lain naik jadi Presiden UMNO, maka timbul satu aduan mengatakan orang ni menerima rasuah 5 juta. Bawa ke mahkamah, dah Presiden UMNO dapat 5 juta. Naik orang lain pula tu dapat 10 juta katanya. Bagi mahkamah perbicaraan, belum mahkamah membuat pengadilan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan yang bermakna oleh Tengku Razil Hamzah. Dia kata no one is guilty unless proven by the court. Selagi mahkamah tidak membuktikan seseorang itu bersalah, maka dia tidak boleh dianggap sebagai bersalah. Jadi saya nak bagi pencerahan ini supaya kita faham. Supaya jangan kita mudah terperangkap dengan percaturan politik. Saya bukan tak baca, saya dengar. Tadi saya dengar juga kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim di utara Malaysia. Macam-macam lah persoalan yang dibangkitkan. Dan kita agak setuju, bukan tak agak setuju. Ada yang dibangkitkan oleh, ada kebenarannya. Persoalan sekarang ini, Menteri Pertahanan buat apa? Kerana masalah yang dihadapi oleh bekas-bekas tentera ini satu masalah yang besar saudara. Saya cakap terus terang, saya juga bersetuju
dengan apa yang dibangkitkan oleh mereka dalam masalah bekas tentera. Kenapa diabaikan? Mereka adalah orang yang berjasa pada negara. Mereka bukan macam kita. Kita tak masuk hutan, saudara. Kita tak berperang dengan komunis. Kita tak melayari batra yang bergelombang, lautnya 10 kaki, 20 kaki punya tinggi. Mereka mengharungi batra samudra. Kita ni masuk ke laut sikit dah mabuk. Tapi mereka berbulan berada di tengah lautan, memastikan perairan kita selamat. Mereka apa yang di TUDM, terbang di angkasa untuk memastikan keselamatan kita terjamin. Mereka yang berada dalam hutan, di sempadan negara, ada yang terbunuh, saudara. Bagi mereka terbunuh, bagaimana dengan nasib keluarga mereka? Apakah telah dibela? Sepatutnya pimpinan harus melihat. Pimpinan, maksud saya Kementerian Pertahanan, harus mengkaji. Jangan hanya kita dah wujudkan bahawa adanya persatuan bekas-bekas prajurit, atau persatuan veteran. Hanya persatuan. Apa imbalan kita? Kita berhutang budi, sebagai warga merdeka, warisan yang kita waris daripada pejuang-pejuang negara, warisan daripada pahlawan-pahlawan negara yang terkorban. Kita berhutang budi dengan mereka, saudara. Jangan kita abaikan. Sepatutnya anak-anak mereka, anak-anak tentera yang terkorban, harus dipelihara, harus diberi kemudahan sebaik mungkin untuk mereka meneruskan kehidupan. Mereka malang, bapanya terkorban waktu bertempur dengan komunis, waktu berada di sempadan, waktu menjalankan tugas. Bukan hanya tentera, begitu juga anggota pasukan polis. Saya ada polis hutan, ada polis jalan raya, polis macam-macam department dia orang ni. Anggota polis, anggota tentera, anggota bomber, anggota perubatan. Mereka telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Kalau mereka tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, negara kita tidak akan aman macam mana sekarang ni. Tetapi kenapa mereka dilupakan? Saya melihat sekarang ni bekas-bekas prajurit, kerana masalah ini timbul disebabkan suasana negara kita, ekonomi kita yang tidak membolehkan mereka untuk mencari upaya. Kalau sebelum ini mereka boleh mendapat penghasilan, boleh meniaga, dapat kerja dan sebagainya, okey, mereka diam, taklah bising-bising sangat. Tapi sekarang ni tak ada. Apakah bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis ataupun anggota bomba mengakhiri karier mereka untuk meneruskan kehidupan, terpaksa bekerja jadi jaga? Saudara Bob Razak, dengar baik-baik, wahai musibat pembangkang. Sebenarnya saya kata, saya nak mengiyakan suatu benda yang bobrok. Kita harus lihat. Saya mahu supaya negara kita, pimpinan kita terkenal sebagai pemimpin yang tahu mengenang budi. Itu dia ayatnya. Pemimpin harus tahu membalas jasa. Kalau rakyat yang mengundi mereka, maka rakyat perlu dibela. Kalau pejuang dalam pasukan tentera, pasukan polis, mereka bergadai nyawa. Saya jangan lupa, ada yang ada kudung kaki, tak ada tangan, yang lumpuh. Jangan biarkan mereka hidup menderita. Negara makmur, kemakmuran ini perlu dipertahankan dan dinikmati oleh mereka. Negara kita ini negara yang makmur, yang punya hasil. Kita lebih kaya daripada Singapura, kita lebih kaya daripada Vietnam, kita lebih kaya daripada Indonesia. Tapi kenapa suasana begini? Bila berlaku keadaan begini, saudara, ini mana silapnya? Kesilapan ini tidak lain tak bukan kerana UMNO. Kesilapan ini kerana adanya pemimpin yang tak reti mengenang budi. Bertambah teruk lagi apabila berlaku hadirnya kerajaan yang dibeli oleh rakyat, yang rakyat memberi harapan kepada mereka. Jadilah Pakatan Harapan tonggang langgang negara kita ni 22 bulan. Apa yang tak berlaku, saudara? Apa yang tak berlaku dalam tempoh 22 bulan? Dan sampai sekarang kita nak memperbaiki ekonomi mengalami keadaan cukup sukar, saudara. Ini sebab itu kita seli-seli, jangan kerja jaga, jadi bos kepada jaga. Saya tidak berhasratlah nak katakan mestinya bekas tentera jadi bos, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengenang jasa mereka. Jangan kita biarkan menteri tengok, jangan sibuk asyik nak beli projek itu, beli projek ini. Tengok kehidupan, tanya persatuan bekas jabatan veteran tentera, what have you done?
Just bertanya mereka, what have you done? Berapa ramai anggota tentera yang bersara? Apakah mereka ada gaji? Apakah mereka ada pencen? Kalau yang tak berpencen ni macam mana? Bagaimana harus dibantu mereka? Sama ada mereka nak berniaga ataupun mereka bekerja, ditinjau, diperhatikan. Ini keadaan saya. Jadi janganlah kita ni jadi warga yang tidak mengenang budi. Kita orang jasa orang, kita hidup nikmat kita, tapi mereka terbiar. Ini. Dan begitu juga dengan persoalan harga barang makanan. Saya cukup takut secara sebenar-benarnya. Tapi kalau saya cakap lebih nanti orang kata menghasut. Saya bukan nak menghasut. Sebab itu saya mengatakan kita harus berwaspada. Menteri turun. Di mana ni Saudara Muhammad Karya Ahmad, kapal pun salah jalan. Saya tak tahulah. Tapi saya mengatakan sepatutnya Natalinggi bersama dengan Rasul, bersama dengan Ronald Kaindi, kedua-dua kementerian ini turun. Menteri turun, jangan bawa reporter, jangan bawa media. Anda turun sendirian. Payah apa? Ada driver, ada supir. Pergi jelajahi di setiap pasar dan pasar raya. Cek satu persatu. Ini saya tengok tadi, tak habis lagi saya kata. Ada gambar Natalinggi, tengok, oh tepung. Bergaya. Hanyakah itu nak menenangkan hati rakyat? Adakah gambar itu boleh menyejukkan hati rakyat yang terbakar poketnya, yang terpaksa beli tepung dengan harga sampai RM3.60 sekampit? Apakah itu boleh menyejukkan hati mereka? Tentu tidak boleh, saudara. Saya haraplah pemimpin jangan bebankan semua di atas bahu Perdana Menteri. Biar Perdana Menteri tenang. Saya bukan nak bonek beliau, tidak, saudara. Dia tak betul, saya balon juga. Saya dah cakap tadi. Apabila membatalkan semua AP, ada tak betul begitu. Patutnya direlakskan, dipermudahkan supaya semua orang boleh nak jadi pemekal, nak jadi pengimport. Okey, dipermudahkan. Jangan dipersusahkan, jangan disukarkan. Kita mahu negara kita ini sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, aman, damai, dan rakyat kita hidup berbahagia menikmati kek ekonomi negara kita ini supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.